الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا قرة أعيننا محمد أفضل النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تعلم وتعليم وتفكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وعن كل الدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وفضله وفضله سبحانه. Baik, sambungan pengajian kitab fiqh, kitab Munyatul Musalli, pada katanya dan ketiganya daripada rukun sembahyang qiyam. Kalau kita jauhi muka surat 4. Baik, katanya musannif dan ketiga daripada 13 rukun sembahyang qiyam. Qiyamnya dia maknanya berdiri, berdiri pada sembahyang fardu. Qiyam ataupun berdiri adalah rukun daripada rukun-rukun sembahyang fardu. Maknanya kalau kita nak sembahyang fardu, kalau kita tak berdiri, tak sah sembahyang kita. Bagi yang mampu, bagi yang dia ada kuat kaki dia boleh berdiri, dia tak sakit apa, dia kena berdiri. Ini hanya menjadi rukun pada sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, kita diharuskan duduk dengan tak ada uzur apa-apa bagi sembahyang sunat, kerana ada hadis Nabi yang menyebut boleh. Cuma Nabi kata duduk ini setengah daripada pahala diri, dan iltija iaitu mengiring setengah daripada pahala duduk. Untuk sembahyang sunat, kita ni jenis kadang malas, tapi kita nak buat juga, nak ajak diri kita jangan tinggal sembahyang sunat, tapi pemalas nak buat juga. Macam mana? Duduk pun boleh, bukannya susah. Dah malas ingat nak jadi orang rajin, tak apa nak rajin lagi. Nak sembahyang kat sembahyang sunat witir ni, cukup segan lah kan. Sembahyang lebih kuat, sembahyang ba'diyah, qabliyah, ba'diyah tu je kat masjid, sebab ada kat masjid. Kalau balik rumah nak apa, Allah sembahyang duha, Allah malasnya. Tapi kita bila nak berubah kena paksa diri. Kalau tak paksa selama-lamanya macam tu. Tapi kalau kita kata nak buat benda ni malas juga ni, buat macam tu, duduk pun boleh. Sembahyang sunat duha, Komando rakaat buat, sembahyang duduk di bawah lah maknanya. Sebab kita nak sujud di atas kursi, nak sujudnya ada kursi. Dia duduk di bawah. Sembahyang sunat boleh duduk, boleh. Cuma pahalanya separuh Nabi kata. Separuh, kerana ada daripada hadis dalam Sahih Bukhari menyebut man shalla qa'iman fa huwa afdal. Siapa yang berdiri ni afdal lah. Tapi kalau orang yang sembahyang duduk ni, nisfu ajrul qa'im, Nabi kata dapat separuh pahala sembahyang tadi. Duduk pun boleh. Kalau kita tak mau duduk, nak tidur, boleh tak? Mengiring atas lambung, kiri atau kanan. Yang afdalnya di kanan. Dua tu dibenarkan untuk sembahyang sunat. Walaupun kita tak ada keuzuran, sunat bukan yang wajib. Kalau mengiring
Bukan terlentang ni, mengiring atas lambung kiri atau kanan. Afdalnya belah kanan lah. Itu setengah pahala daripada sembahyang duduk. Maknanya kalau lah kita katalah, kalau sembahyang berdiri dapat pahala 120, sembahyang duduk dapat 60. Dia setengah daripada hak diri. Kalau sembahyang mengiring duduk dapat setengah duduk, maknanya dapat 30 saja, seperempat daripada hak 120 tadi. Dia kata begitulah. Baik, untuk sembahyang sunat boleh, tapi untuk sembahyang fardu tak boleh kecuali lah dia ada ke'udzuran. Itu untuk sembahyang fardu dia menjadi rukunan. Dan disyaratkan dia, syarat nak berdiri ni mestilah dengan dibetulkan tulang belakang, dan jikalau dengan bersandar sekalipun. Berdiri ni maknanya kita tegak tulang belakang. Kalau tertulak sikit, sikit tu tak apa, kira-kira orang tak kata rokok lagi lah, orang kata masih berdiri, itu masih boleh. Kalau dia sampai ke tahap rokok, tak boleh. Ini bagi orang yang biasa, bukan orang hak ada jenis tulang tu, dia sakit memang buat rokok tu. Tak, ni hak kita biasa ni. Boleh tak sembahyang lagu tu? Tak boleh. Berdiri ni kena tegak. Itu syarat sah dia. Disyaratkan daripada berdiri tu dia kena tegak tulang belakang. Tak straight sangat pun, sikit tu tak apa. Yang penting nama orang panggil berdiri. Kalau dia rokok tak boleh lah. Jikalau bersandar sekalipun dia kena. Kalau bersandar punya lah, malas kita nak kat tiang. Kan kita ni soft guni-guni ni kan. Nampak tak? Ada soft dengan tiang. Dia berdiri rapat dengan tiang. Dia sandar lagi tu, sengit sikit sandar. Boleh tak sembahyang? Kira-kira kalau tiang tu hilang, kena tarik celah-celah tu, memang dia jatuh tinggi ni. Mana dia memang dia sandar, dia sandar ni. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting berdiri tegak, dan kaki tu kita kata apa? Jejak bumi. Yang penting itu, bukan bergantung. Dia tak sama dengan masalah bergantung. Bergantung tak nama qiyam. Maksud bergantung ni contohnya macam mana? Ada kiri kanan tiang, dia letak tangan dia atas tu. Maknanya yang dia bergantung atas tangan dia, bukan kaki dia. Itu tak boleh, itu tak nama yang qiyam. Adapun sandar masih lagi nama qiyam, walaupun dia sandar umum tu. Pagi tu Arab mai jadi tu imam, dia tarik surah Al-Baqarah galau panjang ke mai. Kita lega, kita sandar, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Masih lagi dinamakan qiyam. Dan jika berdiri cenderung ke belakang ataupun ke depan, bukan nak saya. Yang penting namanya cenderung lah. Selalunya orang cenderung ke depan. Sekira-kira tiada dinamakan berdiri, orang tak panggil berdiri, itu orang panggil apa? Hampir kepada had rokok dah. Had rokok ni sekurang-kurang had rokok apa? Tangan sampai ke lutut itu dah panggil had rokok, walaupun tak orang yang berapa puluh darjah, 90 darjah tak sampai lagi. Tapi kira kalau dia suar tangan tu, boleh nak pegang lutut tu, itu dah panggil had sampai had rokok. Itu tidak sah sembahyang dia tu lah. Dan jika lemah dia daripada berdiri, ini cerita orang lemah pula. Berdiri ni rukun, tak boleh ringan. Tapi kalau dia tak lemah, macam-macam orang kan, ada hak sakit lutut, ada memang tak boleh berdiri dan sebagainya lah. Sekira-kira masyaqqah ni kesukaran ataupun susah, kepayahan yang menghilangkan khusyuknya. Dia ni payah nak berdiri sebab apa? Sebab lutut dia sakit lutut. Kalau berdiri ni masa sakit dia, yang keris tak cukup, ataupun dia jatuh ke, accident ke dan sebagainya. Kalau berdiri ni dia akan rasa sakit. Sakit tu sehingga menghilangkan khusyuk. Dah lah, tak sakit pun tak khusyuk. Tambah sakit ni lagilah hilang dia fokus tu. Maka katanya sah ia sembahyang serta duduk. Boleh sembahyang serta duduk. Ini salah satu pendapat dalam mazhab kita, iaitu pendapat Syekh Ar-Ramli ataupun Syekh Ar-Ramli. Masyhur dalam mazhab Syafi'i, dua pendapat. Salah satunya pendapat Syekh Ar-Ramli, dia kata
Masyaqqah tu tahap apa? Masyaqqah yang menghilangkan khusyuk dia kata. Menghilangkan khusyuk. Kalau pendapat Syekh Ibnu Hajar, dia kata masyaqqah yang sekira-kira pada adat dia kita tak boleh nak tanggung. Rasa sakit ataupun kita bertambah sakit, penyakit kita tu akan bertambah sakit kalau kita duduk berdiri lama macam tu. Itu pendapat Imam Rawi. Syekh Ibnu Hajar ada pendapat Imam Rawi, dia kata hatta hilang khusyuk. Dia tu lemah, sakit, dia berdiri tu hilang khusyuk dia, maka dibenarkan untuk dia sembahyang dulu. Cuma pahala dia macam tadilah, pahala duduk setengah daripada pahala berdiri. Dan jika lemah duduk, maka hendaklah ia berguling di atas lambung kanan, itu afdal daripada lambung kiri. Kalau dia tak boleh duduk, orang ni penyakit macam ada tak boleh duduk. Kat hospital tu sebahagiannya duduk pun tak boleh, betul tak? Maka dia kena buat apa? Dia kena ditulis di sini berguling, maksudnya mengiring atas dia lah. Kan? Mengiring di lambung kita ni, sembahyang macam tidak mengiring ni. Sama ada kita nak mengiring sebelah kiri pun boleh, ataupun kita nak mengiring sebelah kanan pun boleh, mana-mana pun boleh. Cuma muka kita, badan kita menghadap kiblat. Jadi kalau kata di masjid ni dia nak sembahyang mengiring, maka kepala dia sebelah sana, kaki dia sebelah sini. Macam tu. Itu kalau dia mengiring sebelah kanan, dan itu yang paling afdal. Maksud afdal ni aktsaru thawaban, pahala lebih daripada dia mengiring sebelah kiri. Sebelah kiri boleh, kepala sebelah ni, kaki sebelah ni boleh. Boleh, tak ada masalah. Ni remote ni kata orang ni kepala dia duduk kat belah tu. Boleh, tak ada masalah. So, yang penting muka dada menghadap kiblat. Dapat pahala, dapat. Cuma kurang daripada kalau dia belah ni, kepala dia sebelah sana, kaki dia sebelah sini, iaitu dia mengiring sebelah lambung kanan, dapat pahala lebih lagi. Yang penting muka dada menghadap kiblat, itu sembahyang mengiring. Dan jika lemah ia, maka sembahyang dengan melentang di atas belakangnya. Kalau lemah, terlentang, tidak terlentang. Mengiring pun tak boleh. Macam orang ada kat hospital, kadang-kadang dia bergerak apa pun tak boleh. Maka dia terlentang. Kalau dia boleh bergerak, dia boleh ubah kedudukan, ada orang bantu, maka dia menghadapkan kaki dia sebelah ni. Kalau orang ni kepala dia, kaki dia menghadap ke kiblat, kepala dia angkat ke tinggi sikit pun bantal ni. Jadi kepala dia tu dia tengok ke sebelah kiblat. Kepala dia belah sana, kaki dia sebelah sini. Angkat kepala menghadap, tengok ke kiblat. Dan tu nak buat macam mana, nak sujud je lah. Maka mengisyarat dengan kepalanya. Mengisyarat ni apa? Ketika rokok dan sujud. Ketika rokok dia isyarat dengan kepala lah. Kalau rokok, turun sikit kepala. Tidak, angkat balik. Sujud turun lebih lagi daripada rokok tadi, kalau dia boleh. Kalau kepala dia tak pakai leher patah. Kalau dia tak pakai itu, dia boleh isyarat dengan kepala. Isyarat dengan kepala rokok. Kalau sujud lebih rendah lagi. Begitu. Dan jika lemah ia dengan yang demikian itu, maka dengan kelopak matanya. Kalau orang kepala pun tak boleh, dia pakai tekok tu kan. Macam mana nak isyarat kepala? Buat dengan mata. Mata macam mana? Tekok seterus. Dah buat semua. Tak apalah, rokok pejam. Tidak angkat, sujud pejam. Cuma dia ingatlah yang mana satu rokok, yang mana satu sujud ni. Kalau tak boleh semua tu, dan jika lemah ia, maka dengan melakukan rupa sembahyangnya tu tak ada. Bagi orang yang pakai kitab jari, rupanya sembahyangnya itu terlebih cekat kanan, terbulat kanan. Jadi dengan melakukan rupa sembahyang dengan hatinya. Bayangkan dalam hati, dia terlantak atas hospital, dia tak boleh gerak apa dah.
Cuma kesedaran dia masih ada. Wajib sembahyang lagi tak? Pada mazhab kita Asy-Syafi'i, selama mana Allah letak akal dalam fikiran kita, selama tu wajib kita solat. Walaupun pada akhirnya tahap kita sembahyang dalam hati, maknanya kita lakukan dalam hati lah. Kita bayangkan kita sedang berdiri baca Fatihah, baca dalam hati, alhamdulillah. Kemudian kita bayang kita rokok, i'tidal, sujud dan seterusnya sampai kita bagi salah lakukan di dalam hati selama kita mampu kita buat. Sampailah Allah tarik kita punya akal. Ada khusus contoh macam orang tua-tua bila dia dah tua sangat tu kadang-kadang nyanyok teruk lah. Tu dia dah tak elok dah. Kadang-kadang dia tak sembahyang tu, kita tengok dia lagi budak-budak sembahyang, ikut kita kan. Dia baca Fatihah pun kadang ada sakit terus kan. Fatihah pun dah tak ingat. Kadang-kadang tanya sembahyang tak lagi. Sembahyang lah dia dah. Padahal tak sembahyang dulu. Jadi dia tu dah nyanyok teruk lah. Sampai ke tahap teruk tu, itu tak apa lah. Tapi selagi akal dia masih sihat, dia kena sembahyang walaupun di dalam hati. Itu pada mazhab kita. Adapun sebahagian daripada mazhab lain macam mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi kan, bila dia sampai tahap kepala sahaja, sampai isyarat kepala saja. Kalau lagi boleh buat kepala, itu dia kena sembahyang lagi. Tapi kalau kepala pun dah tak boleh, sampai dia kata kena sembahyang guna mata, guna hati, pada ketika itu bagi mazhab mereka, itu tak wajib dah untuk dia sembahyang. Itu pada mazhab lain lah, bukan mazhab kita Syafi'i. Bagi orang yang naklah, kalau dia bermazhab Syafi'i, dia kena ikut mazhab Syafi'i. Kalau tidak, dia akan jatuh di dalam dosa. Kalau dia tak nak jatuh di dalam dosa dan dia susah nak sembahyang, maka dia kena taklid ikut pada mazhab lain lah. Tak ada masalah. Nak elakkan dosa ni, taklid mazhab lain. Tapi mazhab Maliki atau mazhab Imam Hanafi itu orang susah-susah. Adapun kita mazhab Syafi'i, bagi kita ada akal, kita kena nak, kita kena buat. Kena sembahyang. Di dalam kitab tak pernah ada tulis masalah tentang sembahyang atas kursi. Dia imam sembahyang berdiri atau sembahyang duduk. Dia sembahyang kursi ni kategori mana? Sembahyang kursi ni dia termasuk dalam kategori al-imam. Imam ni makna isyarat. Kita bagi isyarat kan? Baik, dalam fiqh dia ada masalah dia luas, panjang, perbicaraan dia luas dan panjang. Jadi dan penyakit orang pun ada macam-macam. Maka syarak ni beri beberapa keuzuran. Contohnya, ada sebahagian orang yang dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk, sebenarnya duduk dia tak boleh menyempurnakan sujud apa semua, dia sakit mungkin. Tapi kalau berdiri boleh, dia okey. Ada orang macam tu lah. Kalau nak sembahyang duduk terus, nak sembahyang sujud payah, maka orang macam ni dia kena sembahyang berdiri dan sempurnakan rokok. Berdiri kena sempurna, rokok kena sempurna sebab dia mampu yang tu. Sujud lagi macam mana? Isyarat. Sujud lagi dengan isyarat rokok lebih sikit dari rokok. Begitu. Ada orang yang dia tak boleh berdiri, tapi dia boleh duduk. Dia kata kalau aku sembahyang duduk boleh, sujud pun boleh, maka dia wajib sempurnakan sujud dia. Dia sembahyang duduk dan dia kena sempurnakan sujud dia. Dua benda ni kita tak boleh tinggal. Kalau mampu berdiri, buat berdiri. Kalau mampu duduk, kena sempurnakan duduk. Duduk dan sujud tu kena sempurnakan. Kalau mampu berdiri dan rokok kena sempurnakan. Kecuali lah pada masalah tak boleh keluar, kau nak main baru itu boleh. Ada juga sebahagian masalah orang dia sakit itu, dia bukan tak boleh berdiri, boleh, rokok pun boleh, sujud pun boleh, duduk boleh. Hak tak boleh ni apa? Nak bangkit turun, nak turun naik, tu hak tak boleh dia dah, sakit betul. Jadi orang yang macam ni macam mana? Orang yang macam ni syarak bagi pilihan kepada dia. Pilih sama ada dia nak sempurnakan berdiri dan rokok, ataupun pilih dia nak sempurnakan duduk dan sujud. Jadi kalau dia nak pilih duduk dan sujud, tak ada masalah, kena duduk bawah sebab dia nak sujud. Kalau dia nak pilih untuk berdiri dan rokok, untuk pada masalah ini bolehlah berdiri, rokok, kemudian waktu dia sujud dia duduk atas kursi. Itu bukan sujud, itu isyarah dia panggil. Pada pangkat isyarah dia. Sebab sujud ni meletakkan di lantai, ketika dia duduk atas kursi dia hanya isyarah. Tak ada masalah, bolehlah. Cuma jangan tinggal berdiri lah. Kalau dia mampu berdiri.
Kalau dia mampu diri, tapi dia kata tak apalah duduk tu ya. Maka dia dah potong satu benda yang dia mampu. Syarat bagi kelonggaran pada yang dia tak mampu saja. Jadi berdiri itu kena kalau dia mampu. Kalau dia kata aku berdiri pun tak boleh, tak dapat. Tapi sujud aku boleh. Boleh tak dia duduk atas kursi? Tak boleh. Sebab duduk atas kursi macam mana dia nak sujud? Kalau nak duduk juga dia kena turun sujud. Itu sudah. Sebab benda yang mampu dia tak boleh tinggal. Diberi kemudahan pada yang dia tak mampu lah. Dia tak mampu berdiri, dia boleh duduk di bawah dan dia sujud. Kalau dia tak boleh sujud, maka dia berdiri. Kalau dia jenis sakit itu lemah-lemah, berdiri boleh. Berdiri jangan tinggal. Cuma time nak sujud boleh lah. Dia duduk di atas kursi dan dia buat isyarat untuk sujud. Ada baik. Keempat, membaca keempatnya rukun sembahyang ni, membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, melainkan rakaat orang yang masbuk. Di antara rukun sembahyang adalah Fatihah. Dia jadi imam ke, dia sembahyang seorang ke, dia sembahyang fardu ke, dia sembahyang sunat ke, Fatihah tak digugurkan. Tak macam berdiri. Berdiri kalau pada sembahyang sunat boleh duduk. Kalau guru saya dulu Habib Salim Syafiri, dia tiap kali dia musafir, dia akan sembahyang sunat walaupun dalam kenderaan, dalam kereta. Dia dalam kereta pun dia sembahyang sunat. Itu satu bab lagi pula kelonggaran yang diberikan pada sembahyang sunat, iaitu kita boleh meninggalkan duduk, dah satu tadi kan, dan meninggalkan menghadap kiblat. Kiblat kita adalah haluan yang kita nak ambil. Selama orang kita duduk atas boleh sembahyang sunat. Itu maksudnya kita dah bagi tahu pada bab menghadap kiblat dulu kan. Tapi Fatihah tak diberi kelonggaran, mesti baca Fatihah. Melainkan dia kata orang yang masbuk sahaja tak baca Fatihah. Sebab apa? Fatihah dia pakai hak imam punya. Bukan dia sembahyang dia tak ada Fatihah, ada. Tapi imam punya. Imam tanggung Fatihah bagi orang yang masbuk. Kalau imam tu tak betul Fatihahnya, dia tanggung sekali hak masbuknya. Itu contoh. Sembahyang zuhur orang tak dengar kan bacaan Fatihah. Sembahyang asar tiba-tiba kena tu imam tu baca tak betul ke, hari tu dia buat macam mana kan, ataupun dia sembahyang dia tidak sah. Contohnya lah dia tak berwudu, kan? Dia tak berwudu contohlah. Manalah makmum nak tahu dia ada wudu ke tak ada wudu kan? Dia tak pergi ambil wudu, maka dia tak boleh menanggung Fatihah. Sebab Fatihah dia pun tak betul kan, tak terangkat sebab sembahyang dia tak sah. Dan bismillah itu satu ayat daripadanya. Ini pada mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu, Fatihah itu sebahagian daripada Fatihah. Bismillah. Maka bila kita sembahyang kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada sebahagian mazhab yang tak baca bismillah. Kan? Macam di Mekah, mazhab Hanbali, dia tak baca bismillah. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak ada bismillah. Sebab apa? Mazhab dia bismillah tak termasuk dalam Fatihah. Tapi mazhab kita bismillah termasuk daripada ayat Fatihah, salah satu daripada ayat Fatihah. Maka kalau kita baca Fatihah tak cukup satu ayat, sah tak sembahyang? Tak sah. Macamlah kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, habis dah dekat tu kita rukuk boleh tak? Mana boleh, kita tak kompletkan Fatihah kita. Maka begitu juga bila kita tak baca bismillah, sebab maka Fatihah kita tak sempurna, maka tidak sah. Ada juga orang kata kita tak payah baca Fatihah, tak baca bismillah. Sebab apa? Ada hadis yang sebut. Memang ada. Sebab itu mazhab dia menggunakan hadis yang tak ada Fatihah. Mazhab kita pun ada hadis, banyak hadis yang menyebut bahawa Nabi baca Fatihah. Masing-masing mazhab ada dalil.
Jadi kita sebagai orang awam, kita tak perlu bermain-main dengan hadis, dalil dan sebagainya. Sebab ulama bila dia letak hukum, dia dah kaji dah semua. Kita mazhab Syafi'i cuma ikut saja apa yang diletakkan oleh mazhab kita. Di antara hadisnya ada riwayat daripada Abu Dawud dan Daruqutni, dia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah bismillahirrahmanirrahim. Nabi membaca bismillah di dalam solat, dan ada hadis yang lain katanya bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Salah satu daripada ayat Fatihah itu adalah bismillah. Kemudian ada lagi hadis yang menyebut fa idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu membaca alhamdulillah, kamu kena baca bismillah. Itu hadis yang lain. Jadi hadis ni ada banyak. Sebahagian hadis kata tak baca bismillah, sebahagian hadis kata bismillah. Kerja kita tak perlu kaji hadis. Ulama ni depa kaji hadis dan depa yang mengeluarkan hukum. Jadi kita ikut mazhab mana yang kita nak. Kalau kita nak mengikut mazhab Syafi'i, maka kita perlu baca bismillah. Kalau kita ikut mazhab Maliki, ikutlah. Tak mau mazhab Maliki ke mazhab Hambali, boleh ikut mazhab depa. Sembahyang sah. Tapi apabila kita menjadi imam, kita nak sembahyang seorang tak ada masalah. Kalau kita ni mengerti lah, kita mengaji fiqh, kita mengaji mazhab Hambali, kita mengaji mazhab ni, kita nak pakai mazhab ni. Macam orang Pakistan main sembahyang kat masjid, tak ada bukan ikut sangat mazhab Syafi'i ni. Dia kena mazhab dia, tak ada masalah. Tapi kalau nak menjadi imam, maka kena meraih mazhab makmum, nak ikut. Kalau dia bukan mazhab Syafi'i, tapi makmum belakang ni semua mazhab Syafi'i yang mengatakan bismillah itu ayat daripada Fatihah, dia kena meraih, dia kena baca bismillah. Kalau dia tak baca bismillah, maka semua makmum kena mufaraqah daripada dia. Sebab apa? Sebab bagi mazhab Syafi'i, orang yang tak baca bismillah tidak sah salatnya. Jadi tak boleh mengikut imam yang tak baca bismillah. Kalau dia orang yang faqih, walaupun dia bukan mazhab Syafi'i, dia duduk di depan, dia akan baca bismillahirrahmanirrahim walaupun dia bukan mazhab Syafi'i, sebab dia meraih orang belakang. Faham? Tak perlu bergaduh tentang bismillah. Cuma kita di Malaysia ni semua kebanyakan kita kata mazhab Syafi'i. Jadi nak jadi imam pun kena meraih. Kalau dia kata aku nak pakai hadis yang kata, aku nak pakai mazhab yang kata tak perlu bismillah, boleh, sah sembahyang sebab dia tak perlu mazhab. Tapi bila dia nak jadi imam, dia kena ingat orang belakang dia mazhab Syafi'i, maka dia kena baca bismillah. Kalau dia tak sama, ikutlah. Tak mau baca pun tak apa, tak payah marah. Itu mazhab khilaf di antara mazhab. Wajib memelihara segala hurufnya. Huruf-huruf kena jaga, jangan kita tinggalkan satu huruf. Cuma dalam bidang qiraat, ada sebahagian qiraat di dalam Fatihah yang dia memendekkan sebahagian, dia gugurkan satu huruf. Contoh dia macam duri kan, kita baca maliki, ma panjang kan. Sebahagian qiraat dia memendekkan ma, maliki yaumiddin. Ada macam tu, maliki. Kebanyakan daripada sebahagian habaib daripada hadramah dia menggunakan qiraat tu. Kalau kita sembahyang tu siapa dia nak baca kan. Bila kalau dia orang alim, maka kita serah kepada dia lah. Boleh juga macam tu pun, sebab qiraat itu semua datang daripada Nabi. Boleh baca pada mana-mana qiraat. Tapi Malaysia ni kita kebanyakan baca maliki yaumiddin, ar-rahmanir-rahim. Kalau kita sambung lagu tu, bahagian qiraat dia sambung ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, him dia idgham kan. Itu tak ada masalah. Kadang-kadang masjid-masjid ni kadang dia jemput, kadang-kadang syekh-syekh luar, kadang-kadang habib-habib dari luar bunyi bacaan bersalahan dengan bacaan kita kan. Kalau dia tu alim, maka tak apalah, tak ada masalah. Tapi kita ikut hak kita baca, yang hak mana hak kita mengaji lah. Hak mana hak panjang kita panjang, hak pendek kita pendek. Dan tasydid pun kita kena jaga. Tasydid, hak mana ada tasydid kita kena tasydidkan, hak mana tak ada jangan duk tambah.
Sebab kalau kita tambah, maknanya kita menambah huruf. Tasydid ni maknanya kita gandakan huruf. Macam iya, ada dua ya di situ. Asalnya alif ya sukun, ya fathah kan, diidgham, dimasukkan jadi iya, bubuh labang syaddah. Iya. Ada orang yang tekan, ada orang yang tak tekan sangat. Tak ada masalah. Yang penting tasydid tu bagi ada. Ditekan iya pun boleh. Kalau dia nak ringan dari sini iya, yang penting ada. Yang tak bolehnya, yang tak ada langsung iya kena abudu, iya kena sana, itu tak boleh lah. Walaupun tanpa pun ada syaddah, dekat lam pun ada walaupun nak bagi ada tu walaupun sikit kena ada. Dan tak boleh kita lebihkan syaddah, sebab kadang-kadang boleh mengubah makna. Maliki yaumal syaddah tak boleh. Kita tambah alhamdulillahirabbil, tambah syaddah dekat ra, tak boleh. Kita baca, kita ada nyanyi tu lah, kita baca tu insyaAllah. Dan tertibnya, di antara syaratnya lagi kita kena jaga tertib bacaan ayat Fatihah. Maknanya ayat tu kena baca ikut susunan. Kalau kita langkau ataupun kita kalik, kita kena ulang semula. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita langkau, ini langkau. Patah balik. Tadi apa dah? Maliki yaumiddin ya. Maliki yaumiddin. Kena ulang semula. Kita kena ambil semula lah. Kalau tidak Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Baca balik yang mana yang kita langkau tertib lagi lah. Fatihah ni tak ada lagi lah salah tertib kan. Baca dari kecil sampai ketua tak salah dah. Dan mualat antara kalimahnya. Mualat ini makna berturut-turut. Tak boleh kita berhenti panjang melebihi qadar saktatut tanaffus, berhenti untuk bernafas lebih. Satu nafas kita berhenti dan lebih, maka terputus mualat, kita kena ulang semula. Ataupun kita berhenti sekejap tapi qasad kita nak memutuskan bacaan, itu pun tak boleh. Kalau kita berhenti lama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, janganlah tak boleh ulang semula. Batal balik mualatnya. Kena ulang. Dan di antara huruf-huruf yang, sebab sekarang ni ramai kita import, kita kata ramai kadang-kadang habis daripada Hadramaut datang. Jadi kita nak sebut satu benda yang dia buat ni selalu baca. Dan kebanyakan ada macam ni, iaitu qaf dia sebut ga. Apa dia dekat ni? Kita ada ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf dia tak sebut qaf, dia sebut ga. Itu dipanggil qaful arab ataupun qaf al-yabisah. Sebutan dia antara qaf dan antara kaf, dia jadi ga. Mustaqim, dia tak sebut mustaqim, dia sebut mustaqim. Sah tak semayang orang sebut ni? Itu ubah huruf kan? Tapi sah tak semayang. Jadi di sana ada 3 pendapat yang membicarakan tentang bacaan qaf yabisah. Ada sebahagian kata sah dan tidak makruh. Pendapat yang kedua kata sah tetapi makruh. Ada pendapat yang ketiga kata tidak sah. Jadi ada beberapa pendapat. Dan sebahagian pendapat yang dipegang oleh ulama Hadramaut, dia berpegang pada pendapat yang kata sah dan tidak makruh. Disebut di dalam kitab-kitab fiqh ada bicara tentang qaf yabisah. Di antara ulama yang kata sah
dan tak makruh ini, iaitu Imam Muzajjah Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Syarah Al-Bahjah, dan juga Ibn Rif'ah, dan juga kebanyakan ulama hadramah, dia kata sah dan tak makruh nak baca ihdinas siratal mustaqim. Itu Habib Omar bin Hafiz, kalau dia main, kalau dia imam juga nak sebut macam mana, dia sebut mustaqim. Ada pendapat Syekh Khatib dan Syekh Ramli mengatakan sah tetapi makruh, dan ada juga pendapat yang kata tidak sah. Itu seperti pendapat Syekh Ibn Hajar dan Imam At-Tabari. Jadi ulama ni berbeza pendapat, tak ada masalah lah. Selagi mana benda tu ada khilaf, dan selagi mana benda tu ada ulama yang kata sah, kita tak perlu berselisih pendapat ataupun bergaduh. Macam mazhab, ada mazhab ni kata macam ni, ada mazhab ni kata macam ni, dan kita tak perlu. Pakistan main bayang dalam masjid kita, dia bayang untuk mazhab dia, kita tak gaduh. Padahal tak serupa dengan mereka. Kadang-kadang tomak dinah dia tak ada. Dia sembahyang cucak, naik turun, dia tak ada tomak dinah. Kalau mazhab dia tak ada. Dan kita pun tak kira nak beli dia. Nak beli macam tu, mazhab dia kata sah, mazhab kita cara sembahyang kita. Tak ada masalah. Apabila ada perselisihan, maka kita tak perlulah bergaduh. Semua ikut jalan masing-masing. Baik. Habis kemudian katanya, dan kelimanya rukuk, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala